Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30, 27 April bersama saya Melaki Oman. Tajuk utama tengah hari ini. Larangan terbangkan drone sepanjang tempoh PKP. Tujuh 17 gabungan NGO berkaitan pelayaran Rohingya mohon maaf. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua pihak termasuk pengamal media diingatkan untuk tidak menerbangkan drone di mana-mana lokasi di seluruh negara dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 12 Mei ini. Ketua Unit Drone Pasukan Gerakan Udara Polis Diraja Malaysia, Superintendent Rasha Azaldin Syafi berkata, tindakan menerbangkan drone tanpa permit daripada pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM adalah salah mengikut Peraturan Penerbangan Awam Malaysia 2016 atau MCAR 2016. Bercakap kepada Bernama, beliau berkata semua pihak tidak boleh menerbangkan drone sekiranya tidak mendapat permit daripada CAAM dan juga kebenaran pihak polis. Sepanjang pelaksanaan PKP, pihaknya mengesan 4 kes pengendalian drone tanpa kebenaran PDRM serta permit CAAM di seluruh negara. Ujarnya, siasatan lanjut sedang dijalankan berhubung kes ini dan polis bersedia menggunakan alat drone jammer bagi memastikan tiada pihak yang menerbangkan drone tanpa kelulusan di mana-mana lokasi. Secara prinsip, Islam sememang menggalakkan umatnya membantu golongan yang memerlukan. Namun semua itu harus dilihat dari pelbagai perspektif, termasuk dari sudut kemampuan dan keupayaan. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuk Syari, ketika Malaysia sedang mengalami krisis COVID-19 ini, sudah tentu keutamaan dari sudut bantuan akan diberikan kepada rakyat negara ini. Nabi SAW menyebut, Nabi kata, Man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasahu Allah kurbatahu min kurabid dunya wal akhirah. Barang siapa berusaha meringankan bebanan, kepayahan, kesukaran, kesakitan hamba Allah di dunia, Allah akan ringankan beban kepada dia, urusan kepayahan dia, sulit dia, masalah yang dia hadapi di dunia dan juga di akhirat. Jadi fadilat sangat besar kita membantu orang yang dalam keadaan susah. Namun barangkali pendekatan semasa kerajaan itu sangat-sangat perlu dipatuhi juga. Tambah-tambah kita sedang berdepan dengan, kita sedang gawat dan kalut untuk memutuskan rangkaian COVID-19. Jadi barangkali kita perlu raikan juga itu yang dikatakan, kita jangan lihat kepada satu perspektif saja, tetapi kita juga melihat kepada perspektif yang lain. Terdahulu, Presiden Pertubuhan Hak Asasi Manusia Etnik Rohingya Myanmar Malaysia MERROM, Zafar Ahmad Abdul Ghani didakwa mengeluarkan kenyataan menghina rakyat Malaysia selain menuntut hak kerakyatan penuh. Beliau dikatakan turut mempertikaikan tindakan pihak berkuasa Malaysia menghalang kapal pembawa pelarian etnik itu daripada mendarat di negara ini. Bagaimanapun, Zafar menafikan pernah membuat kenyataan seperti itu dan menyifatkannya sebagai tuduhan palsu selain menafikan dakwaan beliau melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam pada itu, 17 gabungan badan bukan kerajaan NGO berkaitan pelarian Rohingya mengemukakan permohonan maaf kepada kerajaan dan rakyat Malaysia susulan kenyataan tidak bertanggungjawab seorang individu daripada etnik terbabit. Menerusi kenyataan bersama, mereka menjelaskan kenyataan dikeluarkan Presiden Pertubuhan Hak Asasi Manusia Etnik Rohingya Myanmar Malaysia MERROM Zafar Ahmad Abdul Ghani itu telah menimbulkan salah faham dan menyebabkan wujudnya sentimen negatif terhadap pelarian Rohingya di Malaysia. Selain itu, pihak berkuasa Malaysia juga diminta mengambil tindakan tegas terhadap Zafar Ahmad berdasarkan undang-undang negara ini. 17 NGO berkenaan juga turut menyatakan kebimbangan pelarian Rohingya di Malaysia berikutan kenyataan dikeluarkan Zafar Ahmad yang dilihat hanya akan menimbulkan sentimen negatif terhadap etnik berkenaan. Zafar Ahmad sebelum ini didakwa mengeluarkan kenyataan menghina rakyat Malaysia, menuntut hak kerakyatan penuh dan mempertikaikan tindakan pihak berkuasa menghalang kapal membawa pelarian etnik itu daripada mendarat di negara ini. Bagaimanapun, beliau menafikan pernah mengeluarkan kenyataan seperti itu dan menyifatkannya sebagai tuduhan palsu.
Mayat bayi perempuan ditemui dalam beg kita semula di tepi jalan di Bukit Dinding, Wangsa Maju, Ibu Negara pagi tadi. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju Superintenden Rajab Ahad Ismail yang dihubungi berkata seorang lelaki yang melalui tempat kejadian terlihat satu pasangan meninggalkan beg berkenaan. Curiga dengan tindakan mereka, lelaki tersebut kemudian memeriksa beg itu. Saksi mendapati ia mengandungi mayat bayi yang cukup sifat dipercayai baru dilahirkan lalu menghubungi polis. Setakat ini tiada tangkapan dan usaha mengesan suspek sedang dijalankan. Saksi juga gagal mengecam nombor pendaftaran motosikal dinaiki oleh suspek. Siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan kerana menyembunyikan kelahiran dan menyebabkan kematian. Mayat bayi berkenaan dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut. Seorang pesara polis mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Sungai Petani atas dua pertuduhan mendatangkan kecederaan dan menakutkan secara jenayah jirannya pada 13 April lalu. Tertuduh S. Santana Das, 63 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Roslan Hamid. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa menyebabkan kecederaan ke atas Muhammad Farid Hasbullah Muhammad Arifin, 26 tahun, dengan menggunakan parang. Kejadian itu di Taman Kempas Sungai Petani pada 8.30 malam 13 April lalu. Manakala bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa menakutkan mangsa dengan ugutan mahu menyebabkan kematian. Pendakwaan mengikut Seksyen 326 dan 506 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, ia membawa hukuman penjara antara 7 hingga 20 tahun, denda atau kedua-duanya sekali. Tertuduh dibenarkan diikat jamin RM15,000. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 24 Jun ini. Dalam kejadian berkenaan, mangsa parah ditetak dipercayai berpunca daripada bunyi bising dari rumahnya. Mangsa dikatakan sedang bermain peralatan gimnasium di bahagian ruang tamu rumahnya sebelum satu pertengkaran berlaku antara mereka. Kediaman lebih 80 keluarga di Kampung Tuah Jaya, Johor Bahru, 2 kali dilanda banjir sejak Jumaat lalu. Terbaru kira-kira jam 3 pagi tadi apabila kawasan berkenaan dinaiki air antara 0.5 meter hingga 1 meter. Penduduk mendakwa banjir kilat berpunca akibat sistem peparitan yang tidak sempurna dan limpahan air Sungai Danga kerana alirannya sempit. Ini kali kelima banjir kilat melanda Kampung Tuah Jaya yang didiami lebih 500 penduduk sejak Januari lalu. Paras air naik mendadak menyebabkan penduduk kerap gagal menyelamatkan pelbagai perabot dan peralatan elektrik. Dalam kejadian 1 Ramadan lalu, penduduk juga terpaksa berbuka puasa dalam keadaan banjir. Waktu pertama tu yang tinggi sekali tu, saya kat hospital. Cucu dengan anak, 3 orang minta tolong jiran. Dia kata, mak tolong mak. Habis kita kat hospital nak cakap macam mana? Minta tolong dengan kawan. Dia datang ambil. Lama jugalah nak surut ni. Berapa banyak kerugian ni? Tak tahulah, tak boleh nak kira. Asyik banjir, rugilah. Rugi nak cakap macam mana? Asyik baik kereta cepat-cepat bawa lari. Jadi saya mohon kepada pihak kerajaan supaya ambil perhatianlah di Kampung Tuah Jaya ini dapat diselesaikan dengan cara membesarkan sungai, diluruskan ataupun dibersihkan sungai yang berhampiran dengan Kampung Tuah Jaya ini. Beliau berkata isu banjir berkenaan telah dibawa ke pengetahuan Adun Perling Cheo Yi Hao. Katanya, wakil rakyat terbabit juga mengakui Sungai Danga yang sempit menyebabkan air melimpah masuk ke Kampung Tuah Jaya. Bagaimanapun katanya, hingga kini belum ada sebarang tindakan diambil bagi menyelesaikan perkara itu. Di Pulau Pinang pula, 147 mangsa banjir kilat dari Taman Mangga Juru Bukit Murtajam telah dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Mangsa terdiri daripada 36 keluarga ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Juru dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC True Light di Juru. Banjir kilat melanda kawasan terbabit susulan hujan lebat petang semalam. Sebanyak 27 keluarga yang terdiri daripada 115 mangsa dipindahkan pada jam 11.45 malam tadi ke SJKC True Light. Manakala 9 keluarga yang terdiri dari 32 mangsa ditempatkan di PPS SK Juru. Semua mangsa menerima bantuan segera daripada pelbagai agensi berkaitan termasuk perubatan dan makanan. Tinjauan di Taman Mangga mendapati kebanyakan penduduk mengambil kesempatan untuk membersihkan rumah masing-masing. Kebanyakan tempat penduduk mengalami kerugian selepas peralatan rumah rosak setelah ditenggelami air.
Jualan asing ekuiti tempatan di Bursa Malaysia melonjak kepada 1.13 bilion ringgit minggu lalu daripada 638 juta ringgit pada minggu sebelumnya. Menurut MIDF, research angka berkenaan adalah yang tertinggi dalam tempoh 5 minggu ini. Bagaimanapun, firma penyelidikan itu berkata Malaysia kekal sebagai negara aliran keluar asing ketiga terkecil berbanding 6 negara lain di Asia dengan aliran tunai 10.21 bilion ringgit sejak awal tahun ini. Aktiviti penjualan bersih asing turut meningkat Selasa lalu, mencecah 288 juta ringgit, tertinggi dalam tempoh sebulan ini. Keadaan itu dipengaruhi sentimen risiko berikutan kejatuhan harga minyak Amerika Syarikat. Bank Rakyat menerusi kempen Kami Bersama Anda terus komited membantu individu dan perniagaan termasuk peniaga mikro, perusahaan kecil dan sederhana PKS dan koperasi tempatan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Kempen yang berlangsung selama 2 bulan ini menawarkan pembiayaan peribadi untuk membantu individu, peniaga dan koperasi mengatasi masalah aliran tunai mereka. Bersempena bulan Ramadan dan Syawal ini, Bank Rakyat memperkenalkan kempen Kami Bersama Anda yang akan berlangsung selama 2 bulan bermula pada 24 April hingga 30 Jun 2020. Antara produk yang terlibat adalah pembiayaan peribadi I, pajak gada I, Duit Now, Aranu, kad kredit I dan kad debit I. Menerusi kempen ini, individu yang bekerja di sektor awam boleh mendapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM200,000 bagi tempoh sehingga 10 tahun dengan permohonan dalam talian. Bagi usahawan mikro, perniagaan yang menepati kriteria berpeluang memperoleh pembiayaan sehingga RM50,000 bagi tempoh 69 bulan. Selain itu, pelanggan kad kredit dan debitnya akan menerima manfaat diskaun kadar keuntungan sebanyak 50% apabila membuat pendahuluan tunai. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Luar negara, Kerajaan Arab Saudi menghapuskan hukuman mati bagi jenayah yang dilakukan pesalah bawah umur. Langkah itu sekaligus menafikan kritikan keras dikatakan melanggar hak asasi manusia. Pembaharuan itu dilakukan Putera Mahkota Muhammad Salman untuk memodenkan pemerintahan ultra-konservatif. Menurut Presiden Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Awad Al-Awad dalam satu kenyataan, pesalah bawah umur akan diperintahkan menjalani hukuman penjara tidak lebih daripada 10 tahun di penjara juvana. Pakar Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB tahun lalu mendesak Arab Saudi menghapuskan bentuk hukuman itu berikutan membabitkan pesalah juvana. Arab Saudi sebelum ini menjatuhkan hukuman mati bagi pesalah yang disabitkan dengan kesalahan keganasan, pembunuhan, rogol, rompakan bersenjata dan pemerdagangan dadah. Sebagai rekod, Arab Saudi menjatuhkan hukuman itu kepada sekurang-kurangnya 187 orang pada 2019. Mengikut data rasmi paling tinggi dijatuhi hukuman pada 1995 iaitu membabitkan 195 pesalah dihukum gantung. Angka kematian akibat COVID-19 di Amerika Syarikat kini mencecah 54,841. Menurut data Universiti Johns Hopkins, jumlah itu termasuk pertambahan 1,330 kematian baru dalam tempoh 24 jam. Jumlah kes positif di negara itu ketika ini 964,937 kes, kekal sebagai negara paling teruk terjejas akibat pandemik itu. Ironinya, ketika seluruh dunia bertungkus lumus melakukan pelbagai normal baru bagi membendung penularan COVID-19, ia tidak menghalang penduduk California menikmati musim panas dengan mengunjungi pantai dan kawasan rekreasi. Walaupun ruang letak kereta ditutup, pengunjung bertindak meletak kenderaan di tepi jalan dan bersiar-siar seperti biasa, sekaligus mencetuskan kebimbangan pelanggaran nasihat jarak sosial. Sementara itu, keadaan di Britain semakin baik dengan mencatatkan penurunan angka harian paling rendah. Dalam tempoh 24 jam lalu, bilangan korban direkodkan sebanyak 413 nyawa sekaligus menjadikan angka paling rendah sepanjang April. Kali terakhir, Jabatan Kesihatan merekodkan jumlah kematian rendah pada 31 Mac dengan 381 kes. Sehingga semalam, bilangan kematian negara itu 20,732 orang. Dalam perkembangan sama, Perdana Menterinya Boris Johnson kembali memulakan tugas di Downing Street selepas pulih daripada virus itu. Antara yang diberikan pertimbangan segera ialah kelonggaran peraturan jarak sosial.
Selepas 7 minggu penguatkuasaan perintah berkurung, pemimpin Itali Giuseppe Conte membentangkan garis panduan bagi melonggarkan arahan berkenaan. Conte mengumumkan kilang-kilang kerja pembinaan dan perniagaan boleh kembali beroperasi dengan syarat keselamatan diperketatkan. Menerusi paparan video juga, Conte mengesahkan untuk membuka semula taman awam dan pusat rekreasi pada 4 Mei. Datuk Bandar dan Penguatkuasa Tempatan bagaimanapun akan sentiasa memantau dan menghadkan keberadaan pengunjung di kawasan itu bagi mengekang kesesakan. Rakyat negara itu juga dibenarkan menziarahi ahli keluarga dalam wilayah yang sama. Sementara itu, majlis kematian juga dihadkan kepada 15 orang tetamu dan perlu memakai penutup hidung dan mulut. Tarikh 18 Mei diumumkan bagi pembukaan semula premis perniagaan, manakala 1 Jun bagi operasi restoran, kafeteria dan kedai gunting rambut. Pemimpin itu bagaimanapun menegaskan kepentingan menjaga jarak sosial. Sehingga kini, Itali merekodkan lebih 26,000 kematian dengan hampir 200,000 kes positif pandemik itu. Kerana nilai setitik habis susu sebelanga, itu yang berlaku di Grevenbroich, Jerman. 450 penduduk di sebuah apartmen menjalani saringan COVID-19 selepas 2 keluarga di kediaman itu dikesan positif. Menurut pihak berkuasa, tempatan gesaan untuk menjalankan ujian saringan itu selepas 8 orang daripada 2 keluarga didapati positif virus berkenaan masih berada di luar rumah dan bergaul dengan jiran mereka. Kawasan itu dikepung dan dikawal ketat pihak berkuasa bagi memastikan setiap penghuni menjalani saringan. Mereka hanya dibenarkan keluar apabila disahkan negatif wabak itu, namun perlu menunggu keputusannya Selasa ini. Meskipun prosedur itu dilakukan secara sukarela, namun pihak berkuasa berhak memerintahkan individu yang dipercayai berisiko untuk dikuarantin 14 hari. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan masih hidup dan dalam keadaan sihat. Perkara itu disahkan penasihat keselamatan tertinggi Presiden Korea Selatan Moon Jae-in sekaligus menafikan kabar angin mengenai kesihatan Kim kerana tidak hadir dalam satu majlis penting. Menurutnya lagi, pemimpin itu berada di sebuah tempat peranginan di bahagian timur negara itu sejak 13 April lalu. Desas-desus mengenai kesihatan Kim terus diperkatakan apabila dia tidak menghadiri sambutan ulang tahun datuknya Kim Il-sung yang juga Presiden pengasas Korea Utara. Tarikh berkenaan antara detik terpenting dalam kalender politik negara itu. Untuk rekod, Kim tidak muncul di halayak ramai sejak mempengerusikan mesyuarat bersama Parti Politburo 11 April lalu. Namun pada hari berikutnya, media negara itu melaporkan Kim memeriksa jet pejuang di sebuah unit pertahanan udara. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan Prosiding ini keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sekian dulu buat waktu ini. Teruskan bersama TV3 untuk perincian berita terkini dan pelbagai rancangan menarik sepanjang hari. Sebelum berpisah, saksikan pertandingan menunggang lembu yang berlangsung secara tertutup di Oklahoma, Amerika Syarikat. Saya Melaki Blokman, duduk rumah, kita jaga kita. Salam hormat dan Assalamualaikum.